Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, salam 4 Ramadan 1441 Hijriah. Okay, apa khabar semua? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okay, dah lebih daripada sebulan. Okay, kita berada dalam peringkat fasa PKP ini. Okay, dan saya harapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang selamat lah. Okay. So, pada hari ini kita akan masuk kepada topik perbincangan bab yang baru, iaitu bab 6, iaitu bab jadual berkala. Okay, so pada minggu lepas kita telah pun membincangkan mengenai bab 5, iaitu bab jirim. Okay, so dalam 2 kelas saya telah pun membincangkan mengenai apakah itu jirim. Okay, apakah sifat fizik dan juga sifat kimia jirim. Okay. Kemudian kita telah pun tengok berkenaan dengan bentuk-bentuk jirim. Okay, dan juga tentang konsep perubahan bentuk jirim daripada pepejal, cecair kepada gas dan sebaliknya dalam beberapa jenis proses perubahan bentuk jirim. Dan apakah perbezaan di antara pepejal, cecair dan juga gas. Okay, dari segi susunan zarahnya, dari segi pergerakan zarahnya, okay, pada segi ruang antara zarah, okay, isi padu. Okay, apa lagi daripada segi ketumpatannya, okay, kebolehmampatan bagi setiap bentuk jirim tersebut. Okay, dan kita juga telah membincangkan secara ringkas mengenai kadar resapan, okay, iaitu proses resapan daripada kawasan yang berketumpatan tinggi kepada kawasan yang berketumpatan rendah, okay, di mana gas mempunyai resapan yang paling tinggi lah. Okay, dan kita pun telah melihat contoh-contoh jirim yang ada di sekeliling kita, okay, yang telah pun dan kamu juga telah membuat latihan formatif yang telah pun saya berikan. Okay, tahniah. Okay, cuma saya belum lagi tanda, saya kata dalam masa terdekat ni lah, insyaAllah. Okay, so pada hari ini kita akan tengok berkenaan dengan jadual berkala, iaitu bab 6. Okay, tingkatan 1. Okay, kita akan mulakan mengenai pengelasan unsur. Okay, so pada kelas yang lalu saya telah pun membincangkan mengenai teori kinetik jirim. Okay, antaranya ialah zarahnya jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskret. Okay, so teori kinetik jirim mengatakan bahawa jirim ini terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskret. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan zarah-zarah yang halus dan diskret? Okay, so zarah yang halus dan diskret ini merujuk kepada satu jasad yang dipanggil sebagai atom. Okay, atom, atom. So atom ini ialah zarah-zarah yang dikatakan halus dan diskret dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Okay, so atom ini berasal daripada perkataan Yunani, okay, iaitu atomos. Okay, so atomos berarti tidak boleh dibelah ataupun tidak boleh dibahagikan. So ini merujuk kepada bahawa atom ini merupakan sesuatu yang paling ringkas. Okey, sesuatu yang tidak lagi boleh dibahagikan. Okey, sesuatu yang paling ringkas atau unit asas kepada pembentukan sesuatu objek ataupun jirim. Okey, so ini dipanggil sebagai atom. Dan kita hanya boleh melihat atom ini dengan menggunakan elektron mikroskop. Okey, so ini cara bagaimana kita boleh melihat atom. So setiap jirim, okey, terbina daripada susunan-susunan atom. Okey, baik pepejal, baik cecair, baik gas. Okey. Dan kalau kita tengok pada struktur atom, okey, dan kita zoom kepada atom ini, so atom terdiri daripada partikel-partikel yang dipanggil sebagai partikel subatom. Okey. So satu atom ini dia terbina daripada 3 partikel subatom. So ada 3 partikel subatom. Okey, dan kamu boleh tengok pada muka surat 165 buku teks kamu. Okey. So ada 3 partikel subatom yang membina satu atom. Okey, so partikel subatom ini antaranya ialah proton, neutron dan juga elektron. Okey, so proton, neutron dan juga elektron. Okey, so dalam buku kamu tu dia ada menunjukkan susunan partikel subatom dalam satu atom. Okey, so untuk proton dan juga neutron,
Okey, so proton dan juga neutron, okey, dia selalunya bersama-sama. Okey, dan selalunya berada di tengah-tengah dalam struktur atom. So proton dan juga neutron dia akan membentuk satu jasad yang dipanggil sebagai nukleus. Okey. So dalam atom pun ada nukleus, dan dalam nukleus bagi sesuatu atom adanya partikel proton dan juga neutron. Okey, manakala elektron, okey, so elektron dia adalah satu struktur ataupun partikel seatom yang sentiasa mengelilingi nukleus. Okey. So bayangkan bahawa struktur atom ini seperti kita punya sistem suria kita. Okay, kita ada matahari, kita ada bumi, kita ada Zuhal, kita ada Utarid, okay, kita ada planet Marikh, Mushtari, Zuhrah, okay, Uranus, Neptune dan sebagainya. Okay, di mana pada hari ini matahari merupakan center, okay, titik tengah dalam sistem suria kita. Dan planet-planet ini mengelilingi matahari pada orbitnya. Sama juga macam atom. Okay, di mana atom ini adanya nukleus, iaitu titik tengah. Dalam nukleus ada proton dan juga neutron. Okay, dan elektron ibarat macam planet-planet tadi. Okay, so elektron ini dia akan sentiasa mengelilingi nukleus pada orbitnya tersendiri. Okay, so ini ialah partikel subatom. Okey, dan setiap partikel subatom ini dia ada charge elektriknya tersendiri. Okey, di mana proton bercas positif, elektron bercas negatif, dan neutron selalunya mempunyai charge yang neutral. Okey, so proton positif, elektron negatif, dan neutron neutral. Okey, so ini yang membentuk satu struktur atom. Okey, dan dari segi konsep jisim, okey, so proton, neutron dan juga elektron pun ada jisimnya yang tersendiri. Okey, so kita labelkan jisim bagi proton ialah 1. Okey, so jisim bagi proton ialah 1. Jisim bagi neutron pun ialah 1. Manakala jisim bagi elektron adalah 1/1840 daripada jisim 1 proton. Berarti kat sini bahawa elektron ini dia punya jisim sangat ringan. Okay. So bila elektron ini sangat ringan, maka elektron ini dia lebih mudah untuk berpisah. Okay. Lebih mudah untuk bergerak. Okay. Lebih mudah untuk terbebas dan berpindah. Okay, berbanding dengan proton dan juga neutron yang di mana jisimnya adalah 1 yang berat. Okey. So, ini yang membentuk satu atom. Dan pada secara dasarnya, secara umumnya, unsur-unsur ini wujud dalam keadaan yang neutral. Okey. So, di mana kita lihat dalam struktur atom ini bilangan proton. Okey, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Contohnya bila satu unsur itu bilangan protonnya lah, contoh ambil 8. Okay, so bila bilangan protonnya 8, maka bilangan elektronnya pun 8. So bila proton dan juga elektron ini sama bilangannya, maka selalunya unsur ini wujud dalam keadaan yang neutral. Okay, so ini adalah undang-undang asas dalam atom, di mana bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey. Dan selalunya unsur ini wujud dalam keadaan yang neutral. Okey. Dan bila zarah-zarah ini bergabung. So bila zarah-zarah neutral ini bergabung, sama ada zarah yang sama ataupun zarah yang berlainan tetapi pada keadaan yang neutral, kita akan panggilnya sebagai molekul. Okay. So, molekul terbentuk daripada gabungan 2 ataupun lebih zarah yang berada dalam keadaan neutral. Sama ada zarah yang sama ataupun zarah yang berlainan. Contoh kita ambil gas oksigen. Bila kita kata oksigen sahaja, berarti itu adalah satu zarah. Zarah oksigen ataupun unsur oksigen. So, bila satu oksigen bergabung lagi dengan satu lagi oksigen,
Okey, dia akan menghasilkan O2. Okey, oksigen 2. So oksigen 2 itu ialah gas oksigen yang merupakan satu molekul oksigen. Okey, contoh karbon dioksida, gas karbon dioksida. So terbentuk daripada satu unsur karbon yang neutral dan juga dua unsur oksigen yang neutral. So bila karbon bergabung dengan dua unsur oksigen, dia akan menghasilkan CO2. Okey, so CO2 ialah karbon dioksida yang merupakan gas karbon dioksida yang merupakan contoh molekul. Okey, so ini yang berlaku bila unsur-unsur ini bergabung dalam keadaan yang neutral. Okey. So unsur yang kita kata tadi ialah bahan ataupun satu yang paling ringkas. Okey. Dan selalunya unsur ini dia tidak lagi boleh diuraikan, okey, secara kimia kepada dua ataupun lebih bahan yang lebih ringkas. Berarti kat sini unsur ini yang paling ringkas, paling simple. Okey. So unsur tidak lagi boleh diuraikan secara kimia kepada dua ataupun lebih lagi unsur yang lebih ringkas. Okey. Dan terdapat hanya satu sahaja jenis zarah dalam setiap unsur. Contoh kita ambil unsur besi. Okey. So dalam unsur besi, kita ambil contoh paku besi yang kita gunakan tu. Okey, itu ialah paku besi yang terdiri daripada unsur besi sahaja. Kalau kita zoom, kalau kita gunakan kita punya elektron mikroskop untuk melihat, okey, zarah-zarah dalam unsur besi. So dalam unsur besi itu hanya melibatkan zarah-zarah besi yang sama sahaja untuk membina unsur besi. Okey. So ini yang kita panggil sebagai unsur, iaitu bahan yang paling ringkas. Sama juga macam emas. Okey. So emas yang kita gali, okay, yang kita lombong. Okey. So itu dipanggil sebagai unsur. Okey, sebab apa? Sebab dalam unsur emas itu hanya terbina daripada zarah-zarah emas sahaja. Okey, sama juga macam gas oksigen. Okey, gas oksigen, molekul oksigen juga kita panggil sebagai suatu unsur. Sebab apa? Sebab hanya terbina daripada zarah-zarah oksigen sahaja. Okey, sama juga kita ada gas hidrogen. Okey, gas hidrogen yang mudah meletup itu. Okey, yang hanya terbina daripada zarah-zarah gas hidrogen untuk membentuk gas hidrogen. So dua zarah hidrogen bergabung untuk menghasilkan satu molekul gas hidrogen H2. Okey. So ini ialah unsur yang paling ringkas dan terbina daripada zarah-zarah yang sama bagi setiap jenis unsur tersebut. Okey. Contoh yang paling mudah ialah berlian. Okey, diamond juga merupakan sejenis unsur yang terbina daripada zarah-zarah karbon. Okey, so zarah-zarah karbon ini akan membentuk berlian. Okey. So berlian terbentuk daripada unsur karbon. Okey. Semuanya karbon, pure karbon. Okey, dan berlian juga merupakan salah satu bahan galian ataupun bahan mineral yang paling keras di dunia. Okey. So, berlian merupakan bahan yang ataupun unsur yang paling keras di dunia, yang boleh memotong bukan sekadar besi tapi juga alloy dan sebagainya. Okey. So, ini ialah unsur. Okey, kita pergi pada sebatian. So, bila kita kata sebatian, dalam terma sains, sebatian ini dia merujuk kepada dua ataupun lebih unsur. Okey, dua ataupun lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey, so sebatian ini merujuk kepada dua ataupun lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey, dan selalunya sebatian ini disebabkan oleh tindak balas kimia yang berlaku antara dua ataupun lebih unsur tersebut. Okey, dan selalunya dihasilkan di makmal ataupun boleh juga terhasil secara semula jadi. Okey, di sekeliling kita. Contohnya paling mudah ialah garam. Okey. So kat rumah kamu ada garam yang digunakan untuk memasak. So garam itu adalah sejenis sebatian. Okey, gabungan antara unsur unsur klorin. Okey. Unsur klorin dan juga unsur natrium. Okey, so natrium
bertindak balas secara kimia dengan klorin untuk menghasilkan satu sebatian garam. Okey, contoh apa lagi? Gula. So, gula juga daripada hasil tindak balas kimia antara 3 unsur, iaitu unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, untuk membentuk satu sebatian gula. Okey. Dan juga apa lagi? Kita tengok karat. Okey, kamu tengok besi-besi yang berkarat, proses pengaratan. Okey, itu juga merupakan satu sebatian yang terbentuk daripada tindak balas kimia antara besi dan juga oksigen. Okey, menghasilkan satu bahan dipanggil sebagai karat. Okey, dan contoh lagi bahan-bahan kimia yang mungkin kamu pernah tengok dekat makmal masa kamu sekolah rendah dulu, macam aluminium oksida. Okay, daripada unsur aluminium dan juga unsur oksigen bertindak balas secara kimia menghasilkan sebatian aluminium oksida. Okay, so ada banyak contoh-contoh sebatian yang terdapat dekat sekeliling kita ini. Okay, yang paling mudah lagi ialah air. Okay, sebatian air. Air merupakan satu sebatian. Okay, gabungan daripada satu unsur hidrogen, satu unsur oksigen yang bertindak balas dengan 2 unsur hidrogen secara kimia menghasilkan air, H2O. So, air merupakan satu sebatian. Dan selalunya sebatian ini hanya kita boleh pisahkan, okay, melalui tindak balas yang dipanggil sebagai elektrolisis. Okay, secara amnya memang sebatian ini agak sukar untuk kita nak pisahkan kembali komponen-komponennya. Okey, dan kita tak boleh pisahkan secara fizikal, tetapi kita hanya boleh pisahkan sebatian ini dengan cara menggunakan tenaga elektrik, okey, iaitu panggil sebagai elektrolisis. So, elektrolisis bermaksud pemisahan menggunakan tenaga elektrik. So, dengan elektrolisis sahaja kita boleh memisahkan kembali sebatian kepada unsur-unsurnya yang asal secara kimia. Okey. So, bila kita dengar perkataan unsur, okay, bila kita dengar perkataan zarah dan sebagainya, actually dekat dunia ni kita ada satu jadual, okay, jadual unsur, okay, jadual zarah, okay, yang kita rujuk sehinggalah ke hari ini. So, ini dipanggil sebagai jadual berkala. Okay, so jadual berkala ini telah pun dicipta oleh seorang saintis daripada Rusia bernama yang bernama Dmitri Mendeleev. Okey. So, Mendeleev merupakan orang yang bertanggungjawab mencipta jadual berkala pada abad ke-18 dan ke-19. So, dia adalah pelopor kepada pembentukan jadual berkala di mana dia menyusun, dia menyusun setiap unsur-unsur yang terdapat di bumi pada ketika itu bergantung kepada sifat-sifat fizik dan juga sifat-sifat kimia bagi unsur tersebut. Okey. Dan sekarang ini kita ada lebih kurang 118 unsur yang terdapat di dunia ini. Okey, dan bilangan unsur ini selalunya ataupun mungkin akan bertambah dari semasa ke semasa bergantung kepada penemuannya oleh saintis-saintis yang mendatang. Okey. So, kalau kamu tengok pada muka surat 167 dalam buku teks kamu, ada diberikan jadual berkala. Okey. So, secara amnya jadual berkala ini dia ada 2 bahagian. Okey, iaitu bahagian laju menegak dan juga laju melintang. Okey. So, kalau kamu tengok dekat situ ada 18 jalur menegak. Okay, yang telah pun dilabelkan dengan nombor 1, 2 sehinggalah 18. So, ini panggil laju menegak. Laju menegak ini dipanggil sebagai kumpulan. Okey. So, laju menegak ini dipanggil sebagai kumpulan. So, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 17, kumpulan 18. Okey. So, bila orang kata apakah unsur kumpulan 1, so dia menunjuk kepada unsur yang terdapat pada laju menegak 1. Okey. Dan sama juga pada laju melintang. Okey. Laju melintang juga ada nama dia, dipanggil sebagai kala. K-A-L-A. Kala. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7 kala. Okey. So, kumpulan kala. Kumpulan kala. So, kalau saya kata, apakah unsur yang terdapat pada kumpulan 18 kala 2? Okey.
So kalau tengok kumpulan 18 skala 2. So kamu akan dapati unsur tersebut ialah Ne, iaitu neon. Okey, so ini dipanggil sebagai jadual berkala. Bagaimana kita membaca jadual berkala bergantung kepada kumpulan dan juga kalanya. Okey, dan setiap daripada kumpulan dan juga kala ni ada perwakilannya, tapi saya tidak akan masukkan lebih lanjut lah. Untuk peringkat kamu ni cukup kamu tahu bahawa jadual berkala ni wujud untuk memudahkan saintis bagi mengenal pasti dan mengklasifikasikan unsur yang telah pun dijumpai. Okey, dan untuk setiap unsur dalam jadual berkala, kamu akan tengok ada dia punya perwakilan dia. Contoh kita tengok tu karbon. Okey, karbon diwakilkan dengan huruf C besar. Okey, itu simbol bagi unsur tersebut. Alright, dan dekat atas kiri, ada satu nombor 6. So nombor 6 itu ialah nombor proton ataupun bilangan proton yang terdapat pada unsur karbon. Okey, so di bawah huruf C pula ada nama unsur iaitu karbon. Okey, dan bawah nama unsur karbon itu ada nombor 12. Okey, so nombor 12 ini merujuk kepada jisim atom relatif. Okay, jisim atom relatif iaitu berat sesuatu atom. Okay, jisim atom relatif juga dipanggil sebagai nombor nukleon. Okay, so kita boleh dapatkan jisim atom relatif ini dengan menambahkan bilangan proton dan juga bilangan neutron. Okay, selalunya tadi saya katakan bahawa untuk unsur wujud dalam keadaan neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Okey, tetapi dalam nukleus juga selalunya bilangan proton adalah sama dengan bilangan neutron. Okey, so selalunya dalam nukleus bilangan proton sama dengan bilangan neutron. Okey, so bila kita tambahkan bilangan proton dan juga bilangan neutron ini, kita akan dapat nombor nukleon yang juga dipanggil sebagai jisim atom relatif. Okey, dan hanya hanya proton dan juga neutron sahaja yang akan menentukan jisim sesuatu atom. Okey, elektron tidak boleh diguna pakai untuk menentukan jisim sesuatu atom kerana elektron terlalu ringan dan dia boleh berpindah-pindah. So kita hanya akan menggunakan proton dan juga neutron sebagai penentu jisim bagi sesuatu atom secara relatif, secara anggaran. Sebab itu kita panggil sebagai jisim atom relatif ataupun nombor nukleon, di mana nombor nukleon bersamaan dengan nombor proton tambah dengan nombor neutron. Okey, so ini ialah secara am tentang jadual berkala. So kamu boleh tengok kat situ dekat jadual berkala juga dia ada warna yang berbeza. So warna-warna ini merujuk kepada jenis-jenis unsur tersebut. Okey, so di mana kat sini dalam buku teks kamu warna kuning itu ialah unsur yang dipanggil sebagai unsur logam. Okey, metal. Manakala warna biru, okey, adalah unsur yang dipanggil sebagai unsur bukan logam. Okey, dan ada lebih kurang 7 unsur yang berwarna merah, itu panggil sebagai separa logam. So ada logam, bukan logam dan juga separa logam. Alright. Dan untuk info tambahan bagi kamu, nama-nama bagi setiap unsur yang dijumpai ini ditentukan oleh satu badan dunia yang dipanggil sebagai UPAC, IUPAC, iaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. So badan dunia ini yang akan menentukan penamaan bagi unsur-unsur yang baru dijumpai. Okey, contohnya kita tengok satu unsur, iaitu unsur dipanggil sebagai bohrium. Okey, so unsur bohrium ini dinamakan bersempena dengan nama saintis yang menemui unsur tersebut, iaitu Niels Bohr. Okey, sama juga macam unsur yang dipanggil sebagai rhodium. Okey, rhodium. Okey, yang ditemui oleh Wilhelm Röntgen. Okey, so kebanyakan unsur-unsur ini dinamakan bersempena dengan nama seseorang yang menemuinya. Okey,
So ini secara kasar ataupun secara ringkas yang saya boleh terangkan mengenai jadual berkala. Okay, so untuk hari ini cukup sekadar mukadimah berkenaan dengan bab 6 ini. Okay, so untuk akan datang minggu depan punya kelas kita akan tengok perbezaan berkenaan unsur-unsur logam dan juga bukan logam. Kita mungkin akan melihat secara lebih dekat mengenai proses campuran. Okay, beza antara campuran dan juga sebahagian dan bagaimana kita boleh memisahkan campuran dan juga boleh memisahkan sebahagian. Okay, so untuk kelas hari ini saya akan sertakan sekali latihan formatif. Okay, di mana saya akan berikan kamu latihan formatif bagi topik yang lepas dan juga topik pada hari ini. Okay, so sila buat. Dan akhir kata sebelum saya bersurai, saya ingin nasihatkan saya lagi supaya ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Okay, jaga keselamatan di rumah. Okay, dan selamat berpuasa. Hari ini dah hari keempat berpuasa. Semoga semuanya dapat puasa penuh lah, insya-Allah. Okay, kalau kat rumah tu ingat-ingat kan, tolong mak, tolong ayah. Okay, mungkin tolong masak ke, kemas rumah ke, jaga adik ke dan sebagainya. Okay, so buat aktiviti yang berfaedah. Okay, kurangkan main game kalau boleh. Okay, kawal sikit. Kurangkan IG ke apa semua tu. Okay, so banyakkanlah melakukan aktiviti berfaedah yang membawa manfaat, seperti membaca buku ataupun mungkin sekarang ada banyak pertandingan online. Okay, yang kamu boleh join. Okay, yang mungkin guru-guru kamu ataupun guru kamu akan share. Okay, kalau nak join boleh join. Okay, kalau ada kita akan bagi info. Okay, sekarang ni kita tengok ada aktiviti melukis poster lah, ada ada pertandingan programming dan sebagainya. So kamu boleh dapatkan info-info tersebut daripada internet. Okay, alright, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan.